Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sedikit semangat daripada saudara kita tadi. Semoga semangat ini berterusanlah daripada kita. Berterusan kerana apa? Kerana sekeliling kita ni Allah beri peluang sangat banyak sekali, peluang. Kita tak rasa ada peluang kita ni. Kita kalau pergi negara-negara yang 100% orang Islam ni, mungkin tak ada peluang dah. Tapi apabila kita ni, kiri kanan kita, jiran kita mungkin bukan Islam, makna itu Allah beri peluang kepada kita. Sama ada kita nak, kita ambil peluang tu ataupun tak. Apabila Allah Subhanahu wa taala buka hati kita ni untuk berdakwah ni, kita sanggup menghabiskan apa sahaja. Kita kena ingat hadis Rasulullah SAW, jika kita dapat mengislamkan seorang hamba Allah ini, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa dunia dan seisinya? Apa maknanya? Kekayaan lah. Tak ada makna yang kekayaan. Lebih makna pahala ataupun ganjaran ataupun keredaan Allah daripada amalan yang kita buat tersebut. InsyaAllah ramai kawan-kawan kita yang sedang bergerak sekarang ini. Kita bergerak di Semenanjung dan kita ligat bergerak di Sabah Sarawak. Sabah Sarawak kita ligat bergerak. Sekarang kita juga sedang buat program di Sarawak. Program kita di Sarawak, ada beberapa tempat kita dah fokus. Dan untuk hari raya haji ini kita akan mungkin sembelih 2 ekor lembu lah di sana. Untuk di mana tempat yang kita kenal pasti, tempat itu mereka telah masuk Islam dulu. Lama dah satu kampung. Kemudian sekarang tidak ada penerusan, surau pun dah roboh dah. Mereka masuk agama lain balik. Dan kita baru masuk lagi insyaAllah. Dan beberapa tempat yang lain insyaAllah. Jadi insyaAllah kita sambung kuliah kita. Ada masa sedikit lagi. Kita sampai kepada muka surat 191, bid'ah i'tiqadi dan amali. Ini kita bersimbang tentang bid'ah. Dia bid'ah ada i'tiqad. Kita jangan rasa bid'ah amal saja. Bid'ah amal itu mungkin ringan daripada bid'ah i'tiqad. Bid'ah amal, apa yang kita buat, pergerakan kita, ucapan kita, mana tidak ada sandaran daripada hukum, tidak ada sandaran daripada Al-Quran, tidak ada sandaran daripada hadis. Manakala i'tiqad, ini yang utama sekali. Kalau i'tiqad telah menyeleweng, walaupun amal betul, dia tak dikira. Dia tak dikira. Sebelum ini kita telah bincang tentang maksiat hati, kan? Maksiat hati. Kita mungkin ingat lagi maksiat hati. Maksiat anggota lebih ringan daripada maksiat hati. Iblis buat maksiat hati, Adam buat maksiat anggota. Maksiat Adam adalah dimakan buah khuldi, maksiat anggota dengan Hawa. Maksiat Iblis adalah maksiat hati. Apa maksiat dia? Ditakabur kepada Allah. Maksiat hati adalah lebih besar mudaratnya, lebih besar dosanya daripada maksiat anggota. Kemudian bid'ah i'tiqad lebih besar dosanya, lebih besar dia punya kita kata penyebabnya daripada amal. Sesudah maksiat maka dikenal pula dalam syarak dengan sebutan bid'ah. Apa makna bid'ah? Apa-apa yang dibuat oleh orang serta disifatkannya berkait dengan urusan agama. Itu makna bid'ah. Buat sesuatu, dia kaitkan dengan itulah urusan agama. Itu makna bid'ah. Kalau kita buat sesuatu tapi kita tak kaitkan dengan urusan agama, dia tak nama bid'ah. Kita tanam padi, ini bid'ah ni, kenapa pula bid'ah? Rasulullah mana tanam padi lah. Itu bukan bid'ah. Kita tak kait dengan agama. Kita makan padi, takkan kita nak tanam kurma kot, Kita makan padi, takkan kita nak tanam
jagung ataupun gandum, mesti kita nak tanam padi. Apa-apa yang kita buat, kita kaitkan dia dengan agama dan dia tidak ada asas nas, maka itu bid'ah. Sama ada ia bid'ah i'tiqadiyah maupun bid'ah amaliyah. Sama ada bid'ah i'tiqad ataupun bid'ah amal. Yang pertama biasa disebut sebagai ucapan, dan kedua biasa disebut dengan bid'ah amal perbuatan. I'tiqad ni mungkin kita boleh sebut sebagai ucapan jugalah. Sebab ucapan tu lahir daripada hati. Bid'ah termasuk pula ke dalam hal-hal yang diharamkan, yang berbeza dengan maksiat-maksiat yang biasa. Maksiat biasa berbeza dengan bid'ah ni. Maksiat biasa, apabila kita buat maksiat tersebut, kita berdosa. Tapi bid'ah, kita buat bid'ah itu berdosa, tapi kesan kepada bid'ah itu juga berdosa. Berbeza. Kenapa? Kerana kita meyakini dengan itu kita boleh mendekatkan diri kepada Allah. Padahal tak, kan? Kita meyakini bahawa dengan kita buat itu kita boleh mendekatkan diri kepada Allah, padahal dia tak boleh mendekatkan diri sebab dia tidak ada asas ataupun unsur-unsur daripada agama. Ia bahkan berkeyakinan bahawa dengan bid'ah itu ia melakukan ketaatan dan menyembah Allah. Di sinilah letak bahaya. Kita buat, oh ini aku dah baik dah ni, mendekatkan diri kepada Allah, dah buat banyak pahala itu dan ini sebagainya, padahal itu benda-benda bid'ah. Benda-benda yang bukan setakat bukan sahaja dia memberi kesan buruk, bahkan dia mendapat dosa. Sangat bahaya sekali bid'ah ini. Maka sesuatu amal yang kita buat ini, yang pertama kita kena yakin dulu, kena lihat dulu, kena cari dulu tentang sumbernya. Sebab Islam ini dia mempunyai sumber. Yang utama sekali Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma', kemudian qiyas, kemudian ada lagi ada lagi ulama' yang berbeza pendapat lah tentang masalih mursalah, tentang amal Ahlul Madinah dan yang lain. Jadi bid'ah dapat berupa menyakiti yang bukan hak dan kebenaran yang dibawa Rasulullah. Bid'ah ini disebut i'tiqadiyah ataupun qauliyah. Sumbernya adalah perkataan tentang Allah tanpa ilmu. I'tiqad ini ataupun qauliyah ni tentang Allah ni tanpa ilmu. Kita mungkin tak sebut bid'ah benda-benda yang ada perbezaan pendapat. Itu bukan bid'ah. Ada perbezaan pendapat, kita tak sebut dia bid'ah. Ini merupakan pengharaman yang paling besar. I'tiqad ni berhubungan dengan benda ghaib, dengan Allah, dengan malaikat dan sebagainya. Bahkan seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim yang paling agung, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, sama ada yang tampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kita ada-adakan apa sahaja. Sebab bid'ah ni kita ada-adakan apa yang tidak ada. Sesuatu yang dibuat dalam ruang lingkup syariah ini, dia mesti ada panduan. Kalau tidak ada panduan, maka kita telah mengada-adakan. Mengada-adakan apa? Untuk urusan agama. Termasuk juga apa yang disebut mengada-adakan ini, mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram. Yang halal, jelas yang halal, tapi kita rasa tak sesuai lah. Kita nak buat bagi halal, bagi haram, maka pun kita buat. Kita ambil lah dalil-dalil yang kita boleh otak, kita buat jadi haram. Itu termasuk juga i'tiqad, bid'ah i'tiqad. Ataupun benda-benda yang halal ataupun benda yang haram. Benda haram jelas haram, tetapi kita rasa dia eloklah dalam masyarakat.
Ini peranan orang-orang agama juga. Dia ambil ayat-ayat yang boleh mengelurukan, dia ambil, kemudian dia otak jadi haram dan sebagainya. Ini juga termasuk dalam bid'ah i'tiqad. Allah berfirman, katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadaku, lalu kamu jadikan sebahagian haram dan sebahagian halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataupun kamu mengada-adakan sahaja terhadap Allah. Ini tentang makanan Allah sebut, tentang makanan, bahkan tentang yang lain semua. Dalam amalan seharian ni, sekarang ni paling banyak sekali dalam masalah, kita sebut juga dalam masalah perlembagaan kan. Dalam masalah-masalah lain mungkin tak berapa banyaklah yang ditunggang terbalikkan, walaupun ada. Tapi dalam masalah perlembagaan banyak ditunggang terbalikkan. Ini kita takut. Mana kalau kita telah belajar, kita tahu, tak boleh ikutlah. Ada benda-benda ini memang dibuat untuk apa? Untuk kepentingan tertentu, kepentingan, macam-macam kepentingan. Dan ada kalanya bid'ah itu berupa menyembah kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Ini juga bid'ah. Sembah Allah tetapi bukan dengan cara itu. Kita boleh sebut contoh tak? Sembah Allah bukan dengan cara yang ada dalam Al-Quran, bukan dengan cara ada dalam sunnah, ataupun tidak ada amalan-amalan daripada ulama. Kita buat ikut pandai-pandai kita. Kita rasa jalan itu elok. Kita rasa. Agama ni tidak boleh rasa-rasa. Dia kena ada dasar hukum betul-betul. Sembah Allah, kita boleh ambil contohlah dalam kehidupan kita. Kalau orang Syiah banyak nak ambil contoh orang Syiah ni. Disembah Allah. Pelbagai cara, pelbagai gaya mereka sembah Allah ni dalam solat. Orang-orang Islam, kita sebut, kita pun ada juga kadang cara yang tak kena daripada syariat. Seperti upacara-upacara serta praktik-praktik ritual yang baru dalam agama. Apa dia praktik-praktik ritual yang baru? Mungkin tidak ada asas, tapi kita buat dalam mendekatkan diri kepada Allah. Apa sajalah. Allah berfirman, apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang telah diizinkan oleh Allah? Ada sembahan yang lain? Tak ada. Ada cara yang lain? Tak ada. Hanya cara ataupun sembahan yang telah disebut dalam Quran. Dalam hadis disebut, waspadalah terhadap sikap mengada-ada perkara dalam agama. Iyyakum bil kadzib. Sebab sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Bid'ah. Kita tak bincang bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah, tak bincang. Di sini sebut bid'ah. Benda yang memang asas. Mungkin dia termasuk dalam bid'ah dhalalah lah. Sebab ulama ada yang membincangkan, ada yang tidak. Ulama kata kalau bid'ah, kalau yang membincangkan bid'ah hasanah, maksudnya bid'ah dia dibuat dalam agama tapi ada dasar hukum, Kemudian yang dhalalah, dia dibuat tapi tidak ada dasar hukum. Itu yang membagi dua bid'ah. Tapi ada ulama yang tidak membagi dua. Dia kata bid'ah dhalalah. Kenapa begitu? Kerana mereka menganggap bid'ah itu semua bid'ah dia semua sesat. Kerana yang dibuat, contoh yang dibuat dalam agama dia ada asas, dia tersebut bid'ah. Tak sebut bid'ah. Abu Bakar dia buat azan 2 kali. Umar buat azan 2 kali. Pada Rasulullah sekali pada Jumaat. Kalau kita ikut itu bid'ah kan, sebab tidak dibuat oleh Rasulullah. Tetapi ulama yang mengkategorikan bid'ah 2 itu disebut bid'ah hasanah. Tapi ulama yang tidak mengkategorikan bid'ah, dia tak sebut itu bid'ah. Memang itu bukan bid'ah. Itu ada asas. Abu Bakar buat. Rasulullah buat 8 rakaat. Hanya 8 rakaat sahaja salat malam dalam bulan Ramadan. Umar buat 20.
ulama yang mengkategorikan bid'ah hasanah dan dalalah, dia kata apa yang Umar buat itu bid'ah hasanah. Tetapi ulama yang tidak membagi dua tentang bid'ah, dia kata itu bukan bid'ah. Begitu. Jadi kita jangan keliru. Jangan keliru. Waspadalah terhadap sikap mengada-ngada perkara dalam agama, sebab sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Barang siapa mengada-ada dalam urusan kita, urusan agama ini, yang bukan daripadanya, maka ia adalah ditolak. Fahuwa rad, ditolak, tak ada. Juga disebut kalau kita nak mengada-ada dalam urusan agama, sebab agama dia mempunyai pahala dan dosa. Kalau kita buat, kita ganjarkan dengan pahala, siapa nak bagi pahala? Allah nak bagi pahala. Kalau Allah nak bagi pahala, tentu sumber tu daripada Allah. Tapi kalau bukan sumber daripada Allah, siapa nak bagi pahala? Kita ada-adakan, kita lah kena bagi pahala. Begitu. Jadi kita tak mampu nak bagi pahala dengan nak mengada-ngadakan sesuatu perkara apa sajalah. Walaupun benda tu kadang-kadang kita lihat elok dalam masyarakat, kita rasa-rasa begitu. Sama juga dengan orang-orang hadis kan, dia buat hadis-hadis palsu. Kalau sebelum ini 5 tahun ataupun 10 tahun sebelum ini, banyak sangat hadis tentang fadilat salat tarawih. Biasa baca dah. Malam pertama dapat itu, malam kedua dapat itu, kan? Bila hadis itu dibuat, hadis itu, hadis fadilat tiap-tiap malam tarawih itu, tengok dalam hadis-hadis palsu pun tak ada. Tak ada. Makna bukan dulu dibuat, baru je. Sebab apa dibuat? Sebab melihat orang-orang Islam ni dia malas salat tarawih. Bila malas salat tarawih, dia pun nak buat hadis supaya orang gairah sembahyang tarawih. Tujuan dia elok, tapi cara dia bid'ah. Dia berdusta kepada Nabi. Kalau dia mendakwa begitu dapat pahala, siapa nak bagi pahala? Dia nak kena bagi pahala kan, sebab Allah tak kata begitu. Dia sendiri nak kena bagi. Sama sebagai seorang ulama hadis, dia tidak pernah berdusta dalam hadis dia. Tidak pernah. Kemudian dia lihat orang-orang Islam ni telah jauh daripada Quran, tak baca Quran. Dia pun buat hadis tentang fadilat Quran. Hadis tentang fadilat Quran yang lain ada dah, tapi dia buat hadis yang pure-nya. Untuk apa? Untuk nak menyedarkan manusia supaya dekat baca Quran. Dia pun buat hadis ni dan dia sebarkan. Orang tidak meragui hadis daripada dia. Kemudian di akhir hayat dia meninggal, dia kata, aku ada buat satu hadis, dia kata, untuk nak menggalakkan orang baca Quran. Hadis dia itu dan ini. Bila disebut tu, jadi ulama-ulama hadis yang sebelum ni mengambil hadis dia, yang dia dikategorikan sebagai siqah, semua tak ambil dah. Sebab gara-gara satu hadis dibuat dan dia diisytiharkan, dibuat hadis palsu. Tapi tujuan dia baik, dia kata, tujuan aku baik. Aku tengok orang-orang Islam ni dah jauh daripada agama, dah jauh sangat daripada agama. Aku risau. Maka dengan sebab hadis ini, tengok orang dekat daripada agama. Itu pun tak boleh. Sebab hadis fadilat tentang Quran ni banyak yang telah keluar daripada mulut Rasulullah, dan ia dijamin tidak ada penyelewengan, dan dia dijamin pahala daripada Allah. Sama juga dengan perkara-perkara bid'ah. Salat ke, puasa ke, zakat ke, apa saja yang sangkut dengan agama, kita tidak boleh lebih daripada apa yang disebut dalam syariat. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahawa kedua bentuk bid'ah ini bergandengan dan tidak terpisah yang satu daripada yang lain. Seperti dikatakan oleh sebagian ulama bahawa bid'ah aqwal, bid'ah perkataan ini telah berpasangan dengan bid'ah amal. Bid'ah cakap ni, bid'ah mulut, dia berpasangan dengan bid'ah buat. Dia tak boleh pisah kadang-kadang. Keduanya sibuk dengan pesta perkahwinan, sehingga mereka dikejutkan dengan kelahiran anak-anak zina. Di negeri Islam dan rakyat serta negara hanya dapat mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Islam Ibn Taymiyah berkata, kekufuran yang hakiki adalah kahwin dengan
bid'ah yang derhaka. Macam mana? Kahwin dengan bid'ah yang derhaka, maka lahirlah dari kedua-duanya kerugian di dunia dan di akhirat. Mungkin di atas ni dia nak sebut tentang perkahwinan lah. Kalau orang Arab lagi teruk ni dalam perkahwinan. Dalam perkahwinan mungkinlah kita buat majlis biasa je. Majlis perkahwinan orang Melayu ni tak teruk. Orang Arab yang ada duit 7 hari 7 malam pesta. Sakan kan? Chef saya daripada Mesir, chef saya 3 hari 3 malam pesta. Dia tak mau buat, tapi adik-beradik dia nak buat. Nak buat macam mana? Kita lihat dari sudut itu adat lebih pada adat lah. Tapi kalau menyalahi syariat, dia dosa lah, bukan bid'ah. Kalau disandarkan kepada agama baru bid'ah. Benda kalau disandarkan kepada agama baru dikira bid'ah. Ini maksud juga yang kedua disebut bahawa kekufuran, tapi kalau dikomparekan dengan bid'ah ini, dia lebih teruk lagi. Kalau dikawinkan dengan bid'ah, kekufuran kawin dengan bid'ah. Yang di atas disebut bahawa sebahagian ulama mengatakan bahawa bid'ah aqwal telah berpasangan dengan bid'ah amal. Keduanya sibuk dengan pesta perkahwinan, sehingga mereka dikejutkan dengan kelahiran anak-anak zina. Di negeri Islam dan rakyat serta negara hanya dapat mengeluh kepada Allah. Ini juga berlaku kepada kita kan. Benda tentang pesta perkahwinan kita tengok, Masya Allah, kahwin sebulan cerai, kahwin setahun cerai. Dia tak melihat kepada isi kandungannya. Kemudian memberat-beratkan kahwin pun sama juga. Bila memberat-berat kahwin ni, memberat-beratkan mahar dan sebagainya, maka di sana akan lahir anak-anak daripada zina. Kita sebut bahawa aulawiyat ataupun mana yang besar, kita kena dapat beza. Bid'ah dengan maksiat, mana besar dosanya? Bid'ah besar lagi. Bid'ah besar lagi. Maksiat satu dosa, bid'ah ada 2 dosa. Kalau orang ikut, lagi banyak dosa kan? Kalau seorang ikut, tambahlah dosa dia buat, kita pula buat, kita pula dapat. Kalau ada 1000 orang ikut bid'ah yang kita buat, maka 1000 kawan tu dia berdosa dan 1000 tu masuk dosa kepada kita. Bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Mana kalau ada 2, iblis akan pilih bid'ah. Maksiat ni kita buat masa tu je lah. Kalau kita buat seorang, kita seorang je. Tapi kalau bid'ah dah, bid'ah dia, kesan dia lebih besar. Sebab bid'ah bertentangan dengan agama, pelakunya tidak bertobat kerananya, tidak pula jera daripadanya. Bahkan ia mengajak orang melakukannya. Kandungan bid'ah ialah hal yang ditolak oleh Allah dan Rasul. Bid'ah biasa ni kalau orang buat, dia orang ajak. Jarang orang buat bid'ah buat sendiri-sendiri, dia akan ajak orang lain. Kemudian kita lihat sedikit bid'ah, dia ada peringkat-peringkat, nak kena tahu. Kita kalau tahu, insya-Allah lah kita akan jauhkan dari peringkat tinggi sekali sampai ke peringkat rendah sekali. Bid'ah yang berat, bid'ah yang ringan, bid'ah yang disepakati serta bid'ah yang diperselisihkan. Bid'ah yang ringan, bid'ah yang berat, kita jauhkan. Kemudian bid'ah yang dipersetujui dan bid'ah yang diperselisihkan. Ada semua ulama daripada semua mazhab, daripada semua pemikiran mengatakan itu bid'ah, itu disepakati. Tapi ada juga bid'ah yang tidak disepakati. Ulama ni kata itu bid'ah, ulama ni kata itu bukan bid'ah. Kerana ada dasar agama dari satu sudut, kemudian ulama lain mengatakan tidak ada dasar agama daripada satu sudut. Nak kena tahu dulu. Bid'ah yang berat ini
kalau kita buat, dia sampai kepada peringkat kufur. Itu bid'ah berat sekali. Kalau kita buat sampai ke peringkat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti munculnya aliran yang terkeluar daripada prinsip-prinsip agama, aliran sesat lah. Aliran sesat ni. Di Malaysia pun banyak aliran sesat. Di sini juga disebut tentang Syiah pelampau. Syiah pun banyak peringkat. Syiah yang melampau ini, dia boleh jadi jatuh hukum kafir sebab dia bid'ah i'tiqad. Kalau ayah pin ni bid'ah apa tu? I'tiqad tu, so kafir. Rasul yang apa? Rasul Melayu kan? Sultan apa? Ajaran sesat Tuhan Harun kan? Sekarang Tuhan dah stroke dah. Tuhan dah stroke dah. Siapa bagi Tuhan stroke? Wallahu a'lam. Itu bid'ah i'tiqad. Dia jatuh kafir lah. I'tiqad dan amal. Dia kalau ada i'tiqad disertai biasa dengan amal. Di sini disebut misalnya Nusairiyah. Nusairiyah ni, kemudian Ad-Duruz, Syiah pelampau, dan Syiah Ismailiyah. Syiah ada berapa peringkat? Nanti kita belajar. Ismailiyah kebatinan dan lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, secara zahiriyah mereka menolak, sedangkan batiniyah mereka kufur tulen. Kemudian ada ajaran-ajaran yang kita rasa sangat menyimpang, seperti mereka salat. Salat ni cukup niat saja. Nak buat amal ni cukup niat je. Aku nak pergi haji, duduk sekejap, ingat nak pergi haji, dah buat haji dah. Kalau nak makan boleh tak? Dia kata nak makan dah, nak makan. Okey, duduk sekejap. Nak makan apa? Makan ayam. Okey, duduk sekejap, niat. Boleh makan tak? Boleh makan. Dia kena disertai dengan amal. Dan sembahyang, duduk sekejap, niat, kemudian ingat rukun-rukun dia, ingat rukun dan sujud, dah boleh sembahyang dah sembahyang. Begitu. Syekh Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahawa mereka lebih kufur daripada Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, mereka dah memang dah di luar dah. Di luar dah mereka ni, memang dah kelompok yang lain sesat, kelompok lain. Tapi yang ni dia duduk dalam, dia mengelirukan. Puak-puak ni lebih sesat daripada Yahudi dan Nasrani. Ini siapa yang sebut? Ibn Taimiyah. Kerananya wanita-wanita mereka tidak boleh dinikahi. Kalau dalam ajaran Islam ni, orang Yahudi, orang Kristian boleh dinikahi. Orang lelaki boleh menikah dengan perempuan Kristen, tapi adalah dia punya syarat dia. Tengok bi'ah juga, tengok suasana juga. Tetapi orang ni tak boleh. Orang yang duduk dalam, mereka mengatakan mereka Islam, tetapi mereka ni telah bid'ah i'tiqad, tak boleh dikahwini. Mereka ni lebih teruk daripada Nasrani dan Yahudi. Dan mereka ni macam majusi lah, macam penyembah api. Juga sembelihan mereka tak boleh dimakan, sementara sembelihan ahli kitab masih boleh dimakan. Jadi sembelihan ahli kitab boleh makanlah. Itu dalam Al-Quran. Kita jangan bincangkan tempat kita ni nak makan ke tak makan. Jangan bincangkan tempat kita. Tempat kita ni kalau orang Kristian kita nak makan ke? Kita tak makan sebab apa? Ramai lagi orang Islam nak sembelih kan. Saya baca kitab halal dan haram dalam Islam ini, bila kita sebut ayat Quran tentang boleh kita makan sembelihan ahli kitab Yahudi dan Kristian ini, dia macam boleh ke kan? Boleh ke soalan kita tu? Sebab kita berada dalam suasana Malaysia. Islam mengatakan, Islam ni kalau dia letakkan hukum bukan kepada satu tempat, dia universal kepada semua tempat. Kita tanya kawan-kawan kita yang belajar di UK ataupun mana-mana tempat yang orang Islam sangat jarang, mereka ni standard halal mereka paling ringan sekali adalah yang disembelih oleh orang Yahudi. Itu standard halal mereka. Sebab Yahudi kemudian baru Kristian. Yahudi dulu.
Sebab Yahudi standard halal dia lebih dekat dengan standard halal Islam. Bukan Zionis, Zionis lain dengan Yahudi. Kita kena bezakan Zionis dengan Yahudi. Yahudi teruk, Zionis maha teruk lagi. Jadi mereka standard halal mereka, yang pertama Islam dulu, susah nak cari, memang tak ada. Kalau mereka tak makan, memang mereka akan kebuluran. Mereka akan cari standard halal daripada Yahudi. Sebab dalam Islam ada syariat yang membolehkan. Tak ada juga, mereka akan ambil standard halal Kristian pula. Begitu. Itu untuk apa? Untuk bi'ah mereka. Bi'ah kita nak ambil ke? Bukan kita tak ambil, tapi tak ada keperluan nak ambil kan? Tidak ada keperluan nak ambil. Demikian pula wanita-wanita mereka masih dapat dinikahi, Yahudi dan Nasrani. Ada juga bid'ah yang berat tapi tidak sampai menyebabkan pelakunya pada peringkat kafir, hanya sampai ke peringkat fasik. Fasik ini dia hanya ada i'tiqad saja Islam, tetapi amal semua tak ada. Itu fasik. Amal semua tak ada. Kemudian apa yang dibuat itu menyebabkan dia fasik. Yang ini fasik apa? Fasik akidah, bukan fasik perilaku. Boleh jadi pelaku bid'ah ini adalah orang yang paling lama solatnya dan paling banyak melakukan puasa serta membaca Al-Quran, seperti orang Khawarij. Walaupun banyak baca Quran, banyak puasa, tapi dia disebut fasik kerana i'tiqadnya. Salah seorang di antara kamu akan merendahkan salatnya bila dibandingkan dengan salat mereka. Puasanya sebanding dengan puasa mereka, dan baca Al-Quran sebanding dengan baca mereka. Tapi cacat mereka bukan pada hati mereka, tapi pada akal mereka. Cacat mereka bukan pada hati, tapi pada akal. Orang Khawarij ini dia pada akal. Kekerasan dan kebekuan mereka sehingga mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Tak sama akidah dengan mereka, mereka akan bunuh orang Islam. Khawarij. Sekarang ni banyak ulama dunia melabelkan Khawarij ni IS. IS tahu IS? Islamic State. IS kalau sebelum ni nama dia, sekarang IS, Islamic State di Iraq. Mereka ni membunuh siapa yang tak sama. IS kan? Dulu, sekarang ni nama mereka dah dipendekkan jadi IS sahaja, Islamic State. Tak kira lah orang Islam ke, orang tak Islam ke, kalau tak ikut macam mereka ni, mereka akan bunuh. Teruk kan? Tapi Allah alam, kebenaran dia kita tak dapat ini lagi lah. Sebab media antarabangsa dipegang oleh orang-orang bukan Islam, orang yang tidak amanah. Aliran lain adalah Rafidah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan banyak dari Jahmiyah yang bukan ekstrim dalam kejahmiyahannya sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Qayyim. Nah, ini di antara puak-puak yang mana taklah sampai ke peringkat kufur, tetapi mereka ni fasik masih lagi. Dalam Islam, Rafidah yang menolak Qadariyah, Mu'tazilah ini pemikiran-pemikiran dalam Islam. Mungkin kalau kita bincang sangat-sangat panjang sekali. Itu yang berat sekali. Manakala bid'ah yang ringan, hal-hal misalnya sebabkan oleh kesalahan berijtihad, ada ijtihad dalam hukum, atau kecelaruan, di sini sebut kerancuan, kecelaruan di dalam mengambil kesimpulan hukum. Hal ini serupa dengan dosa kecil dalam maksiat. Jadi bid'ah ringan ni mungkin disebut sebagai dosa kecil lah, tapi tak boleh buat selalu dosa kecil ni. Yang pertama, tak boleh buat selalu. Yang kedua, kita tak boleh i'tiqad ia betul ada dalam agama. Kalau kita i'tiqad ia betul dalam agama, dia jadi besar. Kemudian ada bid'ah yang diperselisihkan. Sebahagian kumpulan menetapkan bid'ah, sementara kumpulan yang lain mengatakan tidak bid'ah. Macam tawassul. Tawassul banyak peringkat juga. Tawassul dengan wali, tawassul dengan Rasulullah, tawassul dengan orang saleh, tawassul.
Ini ada perbincangan ulama. Tapi orang-orang yang mengatakan tawassul dengan wali itu jauhlah sangat. Kalau dengan Rasulullah ada juga nasnya. Kalau dengan wali tak ada nas. Ada nas yang secara tidak langsung, ada. Nas secara tidak langsung, ada. Sebab mereka ni orang-orang saleh dekat dengan Allah. Tapi tawassul kepada Rasulullah ini ada dia nasnya. Seperti kita berselawat. Apa maksud tawassul? Membuat perantara. Membuat perantara. Perantara kita nak kepada Allah. Kita nak kepada Allah, tapi kita nak mengambil perantara. Tawassul, perantara dengan Nabi serta hamba-hamba Allah yang soleh. Ini merupakan masalah furu', masalah ranting, masalah cabang. Ada perbincangan ini. Kalau kita ikuti perbincangan, kita boleh mengambil satu kesimpulan. Orang yang mengatakan dia bid'ah, dia ada dalil. Dia mengatakan bid'ah, dia ada dalil kerana kita hubungan dengan Allah ni tidak ada hijab. Tidak ada siapa yang boleh memisahkan kita kepada Allah. Dalam berdoa, ud'uni, Allah kata ud'uni astajib lakum, fazkuruni azkurkum. Doalah kepada Allah, aku akan terima. Ingatlah kepada Allah, aku akan ingat kepada kamu. Maksudnya situ secara direct, tak payah melalui orang-orang saleh. Sebab orang-orang saleh yang meninggal, dia ada juga perbincangan orang saleh yang meninggal dengan orang saleh yang tak meninggal, kan. Kalau orang saleh yang meninggal, kita dah tolak tepi dah, sebab mereka telah meninggal. Kalau orang saleh yang tidak meninggal, kita hanya boleh suruh dia berdoa untuk kita. Itu bezalah, itu bukan bertawassul. Tapi kebanyakannya yang telah meninggal, ini merupakan persoalan furu', persoalan cabang, bukan persoalan akidah yang asas agama. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al-Banna dengan benar dalam hal ini beliau mengambil dari pendapat Imam Muhammad Abdul Wahhab. Nama Abdul Wahhab ini kita kenal dia sebagai di sini Wahabilah. Itu perbincangan furu'. Apabila sebut perbincangan furu' ini, kita nak ambil yang mana satu? Kita ambil pendapat yang mana kita rasa tenang di hati kita. Kalau kita rasa tenang, kita boleh buat. Sebab furu' ini kita tak boleh kata dia sesat. Dia tak sama dengan pendapat kita kata dia sesat. Tidak boleh. Kita yakin dengan apa kita belajar, fadal, silakan. Dia yakin dengan apa yang dia belajar, silakan. Kamu boleh buat apa yang kamu yakin. Sebab benda furu' berbeza dengan benda asas. Benda asas tak boleh. Kamu beza dengan aku, silakan kamu, tak boleh. Sebab dia benda asas. Tapi benda furu' kita ada kemaafan. Sebagai contoh, seorang yang secara terus-menerus melakukan ibadah-ibadah, apakah ia termasuk dalam bid'ah ataupun tidak? Ini ibadah-ibadah yang tidak ada asas. Maka bid'ah tidaklah dalam satu peringkat ataupun satu darjat. Demikian pula tidaklah seluruh pelaku bid'ah juga sama. Tapi ada yang peringkat sudah menganjurkan bid'ah, mengikut perilaku bid'ah, tapi ia sendiri tidak menganjurkan pada bid'ah. Masing-masing mempunyai hukum sendiri. Jadi bid'ah ni dia banyak peringkat. Yang pertama, yang paling tinggi sekali, dia penganjur bid'ah. Boleh faham penganjur bid'ah? Penganjur bid'ah dan dia melakukan. Dia menganjurkan majlis bid'ah. Banyaklah majlis bid'ah ni. Kalau di Indonesia lagi banyak. Di Indonesia ni majlis, kadang-kadang kita kata zikir-zikir, kan. Majlis, dia anjurkan majlis bid'ah. Itu yang paling besar sekali dosanya lah. Dia anjurkan dan dia buat. Ada setengah orang dia anjurkan tapi dia tak buat. Ada setengah orang dia buat saja. Yang paling ringan sekali yang buat sajalah. Dia tak anjurkan, aku buat sendiri. Ini yang punya hukum-hukum sendiri. Jadi bid'ah ini, yang pertama kita kata tadi bahawa dia mempunyai peringkat-peringkat. Bid'ah, ada ulama mengkategorikan dia bid'ah hasanah, ada tidak. Ujung pangkalnya sama juga.
ulama yang mengkategorikan hasanah dan dalalah ini, bid'ah yang baik, bid'ah yang jahat ini, makna apa-apa yang ada tambahan, ada dasar, itu baik. Apa-apa yang ada tambahan tak ada dasar, itu tak baik, bid'ah tak baik. Manakala ulama yang tidak membagi dua bid'ah, dia kata kalaulah ada dasar, mana bukan bid'ah. Kalau ada dasar bukan bid'ah, kalau tak ada dasar pada agama, itulah bid'ah. Jadi tak ada masalah. Kita nak bagi dua bid'ah ke tak bagi dua, tak ada masalah. Ujung pakarnya ke situ juga. Jadi kemudian bid'ah, kita kena ketahui juga ada bid'ah i'tiqad, ada bid'ah perkataan, ada bid'ah kelakuan, dan peringkat-peringkat bid'ah, ada bid'ah yang jatuh kepada kafir, ada bid'ah yang hanya fasik, dan ada bid'ah yang ringan, hanya berdosa biasa sahaja. Jadi dalam kehidupan kita, dalam amalan-amalan kita, kita kena jauhkan bid'ah. Kita jangan ambil benda-benda yang sangat kontroversi lah. Kita nak beramal ni, apa yang tak kontroversi, yang tenang dengan hati kita, kita amal. Benda tu ramai ulama' yang mengatakan tak boleh, ada ulama' yang mengatakan boleh. Itu kontroversi tu. Ada tak pilihan yang lain yang tak ada kontroversi? Kita ambil yang lain dululah, kita tinggalkan kontroversi. Sebab ramai sangat ulama' yang mengatakan tak boleh. Kita nak berijtihad ni, kita tak sampailah. Kita kena ambil ulama'-ulama', ijtihad ulama'. Ada masa lagi insyaAllah. Syubhah, kita ambil sikit je lagi syubhah. Syubhah apa mana syubhah? Syubhah ringan lagi. Halal, haram, tengah-tengah, syubhah. Jadi dalam Islam ada dua je. Sama ada halal, innal halala bayyin, wa innal harama bayyin. Yang halal itu telah jelas, yang haram itu telah jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya umurun mushtabihat. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar-samar, syubhah. Itu mana syubhah? Sekarang ini syubhah dalam amal. Syubhah dalam amal. Sebab tu saya kata tadi, kalaulah banyak sangat ulama mengatakan dia macam tak boleh, mungkin boleh jatuh dalam syubhah. Itu tak pasti, ragu-ragulah. Ulama ni kata tak boleh, ulama ni kata macam boleh. Kita jadi ragu lah. Kita tinggal dulu. Kita jangan ambil yang kontroversi. Kita ambil yang betul-betul ulama kata, sepakat ulama mengatakan boleh. Tak apalah, ambil lah. Sebab umur kita sangat singkat, tak ada nak buat benda-benda yang banyak ni. Kita ambil betul-betul yang betul-betul akan mendapatkan pahala, betul-betul yang menjanjikan syurga. Jangan ambil kontroversi. Hal ini masih belum diketahui hukumnya oleh orang ramai, dan belum jelas halal dan haramnya. Belum jelas dari sudut hukum. Itu makna dia samar-samar, mutasyabihat. Jadi barang siapa yang mampu berijtihad lalu melakukan dan mengambil kesimpulan halal dan haram, maka ia haruslah istiqamah. Siapa yang mampu. Kalau tak mampu, dia harus mengambil pendapat-pendapat ulama. Sekarang ni kita baikot. Dia syubhah ke tak syubhah tu? Kita baikot. Ada setengah orang tak payahlah baikot, nak guna benda tu. Setengah orang kata kena baikot. Kalau Yusuf Qaradawi kata baikot ni, dia bukan syubhah dah. Dia bukan samar-samar dah nak kena buat ke tak nak buat ni. Dia memang betul-betul daripada syariat, dia kena baikot, kena tinggalkan. Sebab selalu saya kata, kalau kita belajar hukum ataupun kefahaman Islam ni, baikot dia bukan baru muncul, bukan ada isu ada baikot. Kita ada isu ada baikot. Isu coklat, kita pun coklat baikot. Sampai pengeluar coklat-coklat Melayu ni sampai tak ada nak buat, terlalu laku. Habis isu, habis baikot. Baikot dalam Islam ni, kalau kefahaman Islam, kita ada satu istilah dalam istilah Islam, al-harb.
Al-harbu, perang. Perang bukan makna perang pegang senjata tembak. Perang maksudnya di sini adalah kita lakukan sesuatu ataupun kita tinggalkan sesuatu untuk melemahkan musuh dengan itu. Kita buat sesuatu ataupun kita tinggalkan sesuatu dengan apa yang kita buat itu boleh melemahkan musuh. Musuh kita bukan Yahudi saja, bukan Nasrani saja. Disebut al-kufru millatun wahidah. Kekufuran ini satu milah, satu kelompok. Tak kira lah, bukan Islam, kita bukan musuh nak bunuh mereka dah. Sebab kekuatan ekonomi sekarang ini, kekuatan ekonomi dipegang oleh orang bukan Islam. Maknanya kenapa kita nak menolong ekonomi mereka? Kenapa kita nak menolong ekonomi mereka sedangkan mereka ini menindas orang Islam dengan ekonomi itu? Macam kita tindas diri kita dengan duit kita. Begitulah. Bukan sahaja kepada orang Yahudi, tetapi orang yang menindas Islam dengan ekonomi mereka, maka kita wajib boikot. Sekarang ni yang paling ketara sekali adalah orang-orang Yahudi, yang mana mereka memang sah-sah tolong dia. Apa makanan, apa pakaian, apa sahaja yang kita guna ni memang sah-sah kita tolong dia. Dan apa yang kita tolong itu sah-sah mereka gunakan untuk membunuh saudara kita. Sah-sah. Mereka memang memberitahu secara umum. Mereka membantu. Mungkin orang perempuan tak banyak tolong orang Yahudi ni. Siapa yang banyak sekali tolong Yahudi? Ini saya tak kata, ni perempuan kata semua. Orang lelaki. Hisap rokok. Pendapatan rokok, keuntungan rokok orang-orang Yahudi ni, minta maaf siapa yang masih lagi terpikat dengan rokok. Datangnya keuntungan mereka daripada orang Islam. Daripada orang Islam. Kita tak kata daripada orang Malaysia, tapi daripada orang Islam seluruh dunia. Hampir 70% keuntungan mereka. Hampir. Adalah disebut dalam angka-angka. Kita tak mau sebutlah angka-angka tu pening. Sebulan sahaja keuntungan itu mungkin kita boleh bina balik bangunan-bangunan yang telah roboh di Gaza. Sebulan sahaja. Keuntungan rokok daripada siapa? Daripada orang Islam, bukan daripada orang seluruh dunia yang isap rokok, tak, daripada orang Islam sahaja. Maknanya berapa tahun dah kita isap rokok? Bukan kita lah. Orang Islam sana di luar sini orang tak isap rokok, insya-Allah. Berapa tahun dah mereka isap rokok? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Mereka ni senang lenang dengan kesusahan kita. Jadi isu boikot ini bukan isu mutasyabih dah, bukan isu sama-samar dah. Dan kita, saya ingatkan tuan-tuan, puan-puan dan saya semua, boikot ni jangan hangat-hangat ti ayam. Boikot ni jangan macam orang melatah. Cucuk-cucuk boikot kan. Jangan melatah. Ada isu baru kita nak boikot tak? Kita boikot sentiasa. Selagi mana ia dapat melemahkan, perbuatan kita dapat melemahkan mereka, kita kena boikot. Sama ada daripada Yahudi, Nasrani ataupun daripada yang lain, yang mana mereka ni menggunakan ekonomi untuk menindas kita. Disebut dalam hadis ini setelah baca tadi, insya-Allah tenang boikot. Kalau kita tak tahu tentang syubhah, kita kena tanya. Di sini disebutkan bertanya kepada orang-orang yang mengerti dan percaya sehingga ia memperoleh kebenaran tentang syubhah. Syubhah ni benda yang dalam agama dia tidak ada nas secara khusus. Kita ambil contoh dalam makanan kan, makanan kalau babi disebut jelaslah haram kan. Kalau kerbau jelaslah halal. Tapi kalau ada makanan campuran daripada bukan daging babi tapi daripada gen-gen ataupun DNA ataupun serpihan-serpihan yang ada sangkut paut dengan dia, syubhah. Ataupun sekarang ini
paper hari ni keluar lagi ya. Tentang ikan patin. Ikan patin yang makan ikan patin belau. Disahkan hari ni, disahkan betul yang ada di dalam nasi itu memang daging, memang tulang babi, makna dibagi. Itu nak kata syubhah tak syubhah? Yang pertama kita kata syubhah lah, sebab dimakan benda yang haram. Ada lagi ikan patin yang lain lagi. Kalau memang tak boleh makan yang lain, nak makan ikan patin juga, beli dan bela. Beli benih ni bela. Soal hukum ambil dia